Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan busy tak? Boleh saya masuk? Tira. Masuk. Ada apa ya, Tira? Ni, saya nak bagi pelaporan untuk PBD tahun 2. PBD tahun 2. Okey. Setakat ni macam mana pencapaian murid-murid tahun 2? Okey, kalau tengok untuk tahun 2 ni, bahasa Inggeris kita dah capai 78.57% lah. Maknanya yang belum menguasai sekarang ni, bagi TP1 ada 2 orang murid. Untuk TP2 ni ada 4 orang murid. Jadinya total 6 orang lagi yang belum menguasai. Dan dekat sini TP3 kita dah ada 15 orang. Untuk TP4 ni 5 orang dan TP5 ni 2 orang. Okey, maksudnya sekarang ni murid hanya capai untuk satu tahap penguasaan TP5 lah. Tapi baru 2 orang. Okey, baik. Sebenarnya kebetulan lah Tira datang ni kan. Sebenarnya saya pun nak bertanya jugalah sebab Tira sebagai seorang guru baru kan. Okey, jadi saya nak tanya dulu lah sebelum ni, apa yang sebenarnya Tira faham tentang PBD? Apa sebenarnya yang Tira faham setakat ni? Okey, kalau pada pemahaman saya dah berkaitan dengan PBD ni, dia adalah pentaksiran kita secara berterusan untuk anak-anak murid kan. Jadi kita tak taksir dia macam contoh sebelum ni kita taksir dia macam hujung tahun ataupun pertengahan tahun. Macam untuk PBD ni maksudnya setiap kali kita masuk mengajar kita nilai budak tu macam mana. Macam tu lah. Okay, menilai murid kemahiran yang diajar pada hari tersebut lah. Okey, sebenarnya tujuan apa kita buat pentaksiran tu? Okay, pentaksiran tu bagi saya lah macam kita nak lebih fokus. Maksudnya macam kita tak adalah kita nak lebih fokus kepada setiap murid kan. Macam maksudnya tak ada murid yang tercicir pada waktu tu. Jadi kalau yang untuk murid yang tak datang sekolah macam bersebab lah, macam contohnya demam, dia tak, maksudnya tak tercicir lah, kita akan nilai pada waktu yang dia datang sekolah pula kan. So maksudnya hari-hari kita taksir, kita nilai budak tu macam mana dia punya tahap penguasaan. Okey, sebenarnya Tira, kalau kita lihat ataupun kita baca, dapatkan info berkenaan dengan PBD. PBD ni sebenarnya apa yang kita buat ni adalah kita menilai untuk kita kena pasti kemampuan murid, kemahiran, pencapaian dan juga perkembangan murid tersebut dalam menguasai sesuatu kemahiran. Okey, jadi dalam PBD ni kita ada beberapa cara kita mentaksir melalui beberapa kaedah. So Tira faham tak ataupun Tira tahu tak apakah cara-cara yang kita gunakan untuk kita mentaksir? Kalau saya kita sepanjang penilaian ni kita menggunakan kaedah pemerhatian kan. Okay. Tira banyak guna kaedah pemerhatian dalam kelas. Memerhati macam mana murid membuat tugasan lah. Betul. Okey, selain daripada pemerhatian, apa lagi yang Tira boleh gunakan? Mungkin lisan. Betul. Lisan, penulisan dan juga ada pernah buat kerja-kerja projek tak? Kerja projek pernah. Okey, projek yang macam mana Tira bagi pada macam projek macam tahun 1 kan. Saya ada buat projek macam buat sandwich beramai-ramai dalam kelas tu. Jadi macam bila kita buat projek-projek macam tu, kita dapat tengok yang murid kita happy untuk buat kerja-kerja bukan berdasarkan menulis hari-hari macam tu. So penilaian yang boleh Tira bagi sekarang ni antara TP1 hingga TP6. Okey, Tira faham tak apa maksud TP-TP tersebut 1 hingga 6 tu? Jadi apa yang Tira faham berkaitan dengan TP1 sampai TP6 ni, TP1 ni untuk murid-murid yang belum menguasai apa yang kita ajar maksudnya kan. Jadi untuk TP6 pula, murid tu telah menguasai sepenuhnya apa yang kita ajar. Okey, baik. Kalau macam tu saya terangkan balik lah. Untuk TP1 murid tahu. Tahu daripada mereka tidak tahu apa-apa, tapi apabila menerima pengajaran kita pada hari itu, PDPC kita pada hari itu, murid tahu. Okey, murid tahu. Kemudian TP2 murid tahu dan faham. Okey. Contohlah dia sebelum ni dia tidak kenal
kereta. Tetapi tidak kenal kereta. Bila kita pamerkan gambar, okey dia kenal. Itu dia tahu itu kereta. Okey. Kemudian untuk TV2 dia tahu kereta. Tahu kereta dah faham apa kegunaan kereta. Maksudnya kereta tu boleh bawa orang, bawa ayah dia, bawa mak dia, bawa dia pergi jalan-jalan kan. Okey, kemudian TP3 murid tahu, faham dan boleh buat. Takkan nak buat kereta pula. Dia tulis. Mungkin dia boleh tulis Idea, perkataan. kan? Okey, macam Tira ajar bahasa Inggeris kan. Kereta dalam bahasa Inggeris car. Okey, dia tahu Ini budak tengok gambar itu car. maksudnya macam kalau bahasa Inggeris kan kita ajar dia macam okay, car. Sebenarnya dia tahu car tu adalah dalam bahasa Melayu ni kereta. Dia faham. Okey, ataupun dia lihat gambar dia dah tahu itu car. Okey, tengok gambar dia faham itu car. Dan dia tahu. Okay, mungkin kita boleh panjangkan sikit ayat dia. Car tu untuk apa kan? Okey. Kemudian TP4. TP4 murid faham, murid tahu, murid faham, murid boleh buat dengan beradab. Mungkin dari segi pembinaan ayat kan. Okey. Kemudian TP5 murid tahu, murid faham, murid boleh buat dengan terpuji. Terpuji mungkin ayat tu lebih panjang kesambung ayat terpuji kan. And then TP6 pula murid tahu, murid faham, murid boleh buat dan boleh buat dengan misali. Okey. Itulah antara kriteria TP1 hingga 6. Okey, faham ya? Jadi mungkin dalam penilaian yang Tira buat setakat ni Tira dah capai, murid yang dah capai paling tinggi TP5. Macam bagi saya lah macam murid yang boleh capai TP5 ni sebab bila kita sebut perkataan, sebab kan kalau murid Melayu ni bahasa Inggeris ni bahasa kedua dia, tak susah untuk dia faham. Dalam textbook belajar ni, even kadang-kadang kita sebut perkataan macam how are you today, murid belum tentu lagi boleh respon. Jadi bagi saya macam kalau murid tu boleh respon, maksudnya apa yang kita tanya dalam bahasa Inggeris dia boleh jawab dalam bahasa Inggeris juga, tu bagi saya dia dah boleh capai tahap 3 ke atas. Okey, kalau dia boleh jawab lah kan. Okey. Satu lagi saya nak tanya juga dengan Tira. Tira setiap hari buat pentaksiran kan? Okey, macam mana Tira merekodkan pentaksiran tersebut? Saya menggunakan borang transit form tu untuk buat penilaian terhadap murid-murid lah. Maknanya dalam transit form tu dia bahagikan kepada 4 skill, 4 kemahiran, iaitu listening and speaking, reading and writing. Jadi daripada situlah, daripada borang tu lah saya akan keluarkan TV untuk murid-murid. So Tira record pentaksiran tu di dalam borang transit. Okey, so selain daripada Tira menggunakan borang transit untuk buat perekodan, selain itu Tira juga boleh gunakan RPH pun boleh. RPH pun boleh buat catatan pada RPH. Mungkin juga pada kertas saya tu tak kisah sebenarnya kan. Jadi ada pentaksiran dilakukan pada hari tersebut dan kita merekodkan. Okey, setakat ni kalau Tira buat pentaksiran setiap hari, berapa orang yang Tira taksirkan? Kalau untuk berapa orang murid untuk ditaksir itu berdasarkan objektif Tira hari tu. Kalau objektif Tira senang untuk dicapai, sebenarnya ramai lah yang boleh di-observe kan cakap hari tu. Tapi kalau objektif kita macam agak susah, mungkin dia akan fokus kepada murid-murid yang lemah macam. Untuk beberapa orang sajalah. Untuk beberapa orang je lah. Mungkin 5 ataupun 6 orang. Okey. So setakat ni apakah kekangan-kekangan yang Tira hadapi dalam melaksanakan pentaksiran? Kalau kekangan dari segi mungkinlah kot, kalau yang awal-awal kan masuk hari tu, murid tahun 2 ni dia cuti PKP lama kan. Jadi kekangan dia macam murid-murid tak terlalu terdedah dengan perkataan-perkataan bahasa Inggeris. Kadang-kadang kita sebut perkataan tu walaupun kita rasa macam ini simple je maksudnya, tapi kan tahu kan, tapi sebenarnya ramai lagi tak tahu. Dan satu lagi masalah kehadiran murid lah kot. Bila murid tak hadir, kita dah ajar yang ni semua dah kuasai. Lepas tu datang yang lain, bila kita nak tanya
kita nak nilai lagi, ni 2-3 orang ni tak tahu sebabnya jarang datang sekolah. Okay, itulah sebenarnya tujuan PBD ini dilaksanakan. Sebenarnya bukan sekadar kita nak menilai perkembangan murid, tetapi sebenarnya kita juga daripada situ kita boleh tambah baik dari segi pengajaran kita. Kita boleh tambah baik dan juga kita boleh membuat tindakan susulan apa yang perlu kita lakukan untuk memastikan murid ini menguasai sesuatu PDPC yang kita laksanakan lah. Okey, setakat ni ada dapatkan bimbingan ataupun perbincangan dengan ketua panitia? Ada. Sebab saya baru kan, jadi apa-apa yang macam contoh macam mana cara nak nilai, nak tackle murid-murid tu, saya banyak rujuk kepada mentor saya lah. Saya banyak rujuk dia, tanya macam mana kalau kita, sebab TP ni, PBD ni saya baru juga bagi saya kan. Jadi untuk menentukan TP murid ni, awal saya lost lagi tahu nak tentukan macam mana. Jadi dia yang banyak ajar, macam tunjuk contoh macam ni. Okay, tapi apabila saya lihat ni, saya rasa insyaAllah Tira boleh menguasai PBD ni untuk Tira laksanakan dalam kelas lah. Jadi tahniahlah pada Tira, walaupun tak banyak tapi sudah sedikit, dan Tira juga ingin belajar. Daripada permasalahan itu tadi kita boleh buat intervensi. Okay, boleh buat perbincangan, mungkin ada berbincang dengan KP untuk buat program-program bahasa Inggeris untuk peringkat ataupun murid-murid tahap 1, 2 dan 3. Okey, tahniah sekali lagi kepada Tira. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Puan. Okay.